mulakan dululah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, so hari ni cikgu sambung. So, selamat kembalilah daripada bercuti. Buat apa cuti hari tu? Study tak? Tidur makan, tidur makan, tidur makan. Makan balas dendam lah tak? Buku tak ada buku. Tidur, makan, baca buku. Tak ada? Tak ada cikgu, tidur makan phone. Okey. So, awak kena ni baliklah cari baliklah tenaga tu Okey. So, cikgu ada minta awak salin tadi contoh 9, 10, betul tak? Actually nak jimatkan masa melukis graf tu lah. Okay, so hari ni kita tengok binomial graph. Daniel, rakamkan Daniel. Okay, thanks. Okay, so ini bukan daripada buku teks lah. Yang dalam textbook tu sama je konsep dia. Okay, so untuk binomial graph. Sekejap. Okay, untuk binomial graph, actually graph dia macam hujan macam air hujan tu. Kalau awak tengok nanti graph dia hanya bila awak plot tu, lepas awak dah plot tu awak mesti guna pembaris lah. Dia bukan macam polygon kekerapan, frekuensi polygon dia straight macam ni je. So jangan awak pergi sambung-sambung, tak boleh. Dia just straight sahaja. Straight ke bawah. Dan biasanya kita pakai kertas graf lah. Okay, dia boleh keluar dua bentuk soalan. Satu dia minta awak sketch ataupun draw the graph. Ataupun satu lagi dia bagi graph, awak kena faham konsep graph tu. Okay, so dekat binomial graph ni, first kali awak mesti tahu dia punya P. Lepas tahu P, mesti tahu Q. Okay, hari tu apa konsep P dengan Q? P plus Q equal? 1. Okay, equal 1. Okay, itu konsep pertama lah, mesti tahu P dengan Q dalam case yang dia bagi tu. Okay, next awak mesti tahu X tu. X tu set awak tu untuk daripada berapa hingga berapa. Okay, set kita daripada berapa is number of getting a score more than 4. So maksudnya berapa? Lepas tu dia baling 4 times. Kalau 4 times biasanya X kita akan starting from 0, 1, 2, 3, 4. Sebab kalau kita baling 4 kali bermaksud sama ada tak dapat langsung, kosong. Dapat sekali, dapat 2 kali, 3 kali atau maksimum 4 kali. Okay, lepas awak tahu X, P and Q baru kita boleh buat NCR, P power of R, Q power of N minus R. Itu binomial formula lah. Okay, so ni sangat konsep lah. So bila awak perhatikan X awak 0, 1, 2, 3, 4. So total out of probability dia. Total dia mesti berapa? Berapa total dia? Maksudnya bila awak buat P, X equal to 0. Lepas tu nanti awak buat P, X equal to 1. Sampai. Okay, so itu konsep dia. So yang cikgu kata tadi, nanti sama ada dia minta awak lukis graf ataupun dia bagi graf dan dia sembunyikan mana-mana number. So awak mesti boleh kira lah number yang tak ada tu Nanti cikgu bagi contoh. Okay, so tengok dulu example lain. Okay, tak ada dalam buku teks Okay, so a fair dice is rolled 4 times. X is the number of getting a score more than 4. Okay, kalau more than 4 means berapa? Kalau dadu, kalau lebih dari 4 maksudnya nombor yang boleh keluar adalah 5 and 6. 5 and 6. 4 tak boleh lah sebab more than 4. Okay, so 5 and 6. Kemungkinan tak bila awak baling dadu tu 4 kali, tak keluar langsung nombor 5 atau 6. Ada kemungkinan tak? Ada cikgu. Ada kan? Okay, so nanti X awak, set awak
Disebabkan awak baling 4 kali, X kita set dia 0, 1, 2, 3, 4. Okey, P and Q ni awak kena fikir sendiri. Kalau awak punya kesudahan ada 2 sahaja, 5 dengan 6, tapi awak punya total dia ada dua awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang boleh dikira hanya 5 dengan 6. So bermaksud 2/6. Dapat tak? 2/6. Maksudnya kemungkinan berjaya untuk dapat 5 dengan 6, 2/6. Ada 2 sahaja number yang layak untuk dikira more than 4. Okey, ada 6 number total tapi yang layak dikira hanya 5 and 6. Okey, so 2/6 kalau awak simplify jadi 1/3. Okey, so P ni probability of success. Sukses untuk dapat score more than 4. So kita boleh tulis sini 1/3. Okey, awak tak digalakkan tulis 0.3333 ni. Kita tak galakkan So kita ambil fraction. So automatically Q awak berapa? 2/3. Okey, ni pun sama. Jangan ambil 0.6777 tu Okey, ambil fraction untuk case yang decimal dia recurring number. Okey, so awak tahu X awak binomial, X kita dalam bentuk koordinat dia adalah binomial bracket N P. So apa dia kalau kita nak tulis, kita boleh tulis berapa? N kita berapa? X binomial, N kita ada 6 number. N kita ada 4. N ni total 4 times. Okey, P tadi 1/3. Okey, so sekarang kalau ikutkan awak kena kira satu persatu lah untuk 0, 1, 2, 3, 4. Okey, bila kita kira biasanya kita akan pakai formula yang diberi. In case awak diminta draw the graph, awak kena show lah formula ni Formula dia adalah 4C0. Then 1/3 power of 0. 2/3 power of 4. Yang ni 4C1. 1/3 power of 1. 2/3 power of 3. Okey, ulanglah sampai habis Okey, harap-harap ingat lagi lah cara kira ni 1/3 power of 3. 2/3 power of 1. Okay, so 4C4. 1/3 power of 4. 2/3 power of 0. Okay, kejap. So untuk kira kalkulator, nanti awak take time lah untuk ambil kalkulator kira. Yang ni cikgu bagi jawapan terus. Okay, so bila awak kira fraction, biasanya jawapan dia pun nanti fraction jugalah. So ni kita boleh dapatkan dalam bentuk 16/81. 32/81. 24/81. 8/81 and 1/81. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu konsep kat sini total dia berapa? Mesti 1. Kalau tak percaya nanti awak ambil kalkulator kira balik totalkan 16 plus 32 plus 1/81 equal to 1. Ni total Okey, so konsep dia kat situ total dia mesti 1. Okey, so untuk case ni dia minta kita draw the graph. So untuk buat graph, okey, graph dia macam biasalah mesti ada X and Y axis Sekejap.
Okey, biasanya kena pakai kertas graf lah So ni kita buat anggaran je dulu. So sini 0, 0. Okey, 0. Ni 0 untuk y axis So kita boleh ambil x axis ni, dia punya x tadi start dengan 0. So ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3, ada 4. So sini boleh namakan dia sebagai R. Okay, so dekat sini skala dia awak boleh ambil apa-apa skala lah. Contoh kat situ paling besar nombor dia 32. So boleh guna 5, 10 5, tapi ni bukan 5 betul Sekejap, nanti cikgu tulis. So kita ambil skala 5 tapi semuanya over 81 Awak kena plan sendirilah untuk skill ni. Yang logik. Okay. Sebab kalau awak ambil decimal nanti point dia banyak. So kita ambil je fraction tapi ambil 5, 10, 15 sampai 30. So nanti 32 tu awak up sikit ke atas. Okay, so untuk first plotting dia ialah kalau x awak 0, 16. Okay, so 16. Nanti dekat kertas graf tu awak kena kira mana kotak untuk 16. So katakan sini plot. Lepas plot buat apa? Ambil pembaris dan garis. Kena ambil pembaris dan garis lah. Okay, lebih kurang macam itulah So ulang step yang sama untuk seterusnya. Okay, Teacher, katakan. Ya. for the px equals to 0, right? They can if I tekan calculator, I'm getting 1. Maksudnya awak tekan ada antara bracket tu letak darab tak? Jap. If I put Sebab dia bila fraction dia kena hati-hati sikit. Kena bracket, kena sebab dia ada power off kan. Oh, thank you. Okay, try. Dapat je, dapat. Thank you. Sebab dia kalau tak letak bracket ke nanti dia ada effect sikit kat situ. Thank you, teacher. Okay. Sekejap. Okay, so cikgu rasa untuk plotting awak mungkin tak ada problem sangat lah kot. Ni cikgu tunjuk ni pun draft je Sekejap, tak nampak dekat ni. 3, 1. Okey, lebih kurang lah Nanti awak ambil pembaris dan naikkan dia punya cerita ni. Sekejap. Ni lambat sikit lah kalau nak buat satu. Sekejap. Okey, ni cikgu freehand je lah Nanti awak pakai, make sure pakai pembaris lah. Okey, so nanti pastikan tarik. Kau cek sebab sini tak ada pembaris kat Word ni. Okey. Cuma awak kena tahu tadi apa tadi? Konsep dia semua ni total dia mesti dapat 1. So ini contoh kiraan. Tapi kalau katalah dia bagi dalam bentuk graf, dia bagi graf tapi dia nak keluarkan soalan, dia tak suruh awak lukis. So apa yang dia boleh buat ialah dia boleh sembunyikan sesuatu number kat sini lah. Contoh kat sini dia buat macam ni, titik-titik dia letak huruf K. Dia letak K Okey, lepas tu kat sini dia buat putus-putus,
Dia letak sini 32/81. Okay, semua dia letak. Semua ada number. Yang tak ada number ada satu je, K. Okay, boleh faham tak? Ada satu saja number K kat sini. So macam mana awak nak kira K ni? K equal. Yang lain semua dia letak number. So, okay. 1 minus apa yang dia bagilah. Contoh yang dia bagi semua dia bagi kecuali K tadi 6 sorry, K tadi yang first tadi 16. Cikgu salah plot salah plot ni. Cikgu plot kat ni. Patutnya 16. Sebelah ni lihat. Okay, patut sini. So 1 over yang ini saja dia tak bagi. So kita boleh kira lah sepatutnya. 1 minus 32/81 minus 24/81 minus 8 minus 1. So awak akan dapat 16/81. Itu contoh soalan lain. Dia boleh keluar macam tu. Dia bagi graf, dia minta awak cari yang lain. Okay, so harap-harap boleh fahamlah konsep graf tu Boleh ke cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okay, so next. Sebab actually tajuk ni dia lebih pada pengiraan Macam nak hujan je kat luar ni. Okay, so next kita tengok kira itu exercise yang cikgu bagi tu dapat tak semua jawapan? Ada problem tak itu? Tak ada cikgu. Okay, tak ada. Okay dah tu Okay, so kita tengok yang seterusnya ialah mean, variance and standard deviation. Okay, actually awak pernah dengar wording ni semua awak pernah dengar ni? Kat mana awak dengar? Handling data, maths yang dalam maths kan. Actually sebabnya kalau awak nak tahu probability distribution adalah di bawah topik ataupun kalau kita panggil dia punya bidang, dia adalah bidang statistik So dia still ada mean, variance and standard deviation. So yang ini semua dah belajar dalam maths tapi totally dia punya formula tak sama lah. Sebab kita cakap pasal probability, yang tu pasal data mentah, data statistik. Okay, so mean kat sini dia punya perwakilan dia still macam ni Mean dia awak kena tulis dengan mu. Kalau hari tu awak guna X bar kan. Ni maths Kalau maths mean awak guna X bar. Lepas tu ada formula dia, ada total X over N. Lebih kurang kena ingat. Tapi untuk kes ni kita akan pakai mean, kita pakai macam huruf M. Tapi dia macam U, kita panggil dia mu. Okay, so mean formula dia ialah N times P. N tadi total, P tadi probability of success. Okay, so variance. Variance kalau mat awak pakai O macam ni, lepas tu ada square. Okay, sama. Okay, sama. Formula dia ada N, ada P, ada Q. Just tambah Q je. NPQ. Okay, so awak pun dah tahu sepatutnya standard deviation dia ada kaitan dengan variance. Kalau variance ada square, standard deviation tak ada square. So square dia dah pergi ke sebelah kanan jadi square root. NPQ. Okay. So dekat dalam cerita ni macam tak ada huruf R. Tak ada huruf R. Yang ada adalah NP dan Q sahaja. Okay, so example. Dia boleh keluar questions dia. Dia bagi 16 families is chosen. Okay, 20%
have only one child. Okay. Ayat dia panjang lah, cikgu shortcutkan dia. Ada 16 families is chosen at random. Okay, so 20% have only one child. Okay, so daripada 16 keluarga tu hanya 20% sahaja yang ada anak dia satu. So dia nak awak kira mean, variance, standard deviation untuk statistik ni. Okay, so kita kena keluarkan data ni. N ialah 16, families 16. So P adalah probability to have only one child sebab cerita ni pasal one child. So 0.2. Okay, 0.2. Automatic awak terus tulis 0.8. Q 0.8. Kalau awak nak catat X awak dalam bentuk binomial, boleh letak 16, 0.2. Okay, in case dia bagi dalam bentuk koordinat. Okay, so kira saja terus mean. Mean ialah N times P. 16 times 0.2. So untuk data ni, statistik dia, mean dia adalah 3.2. Okay, good. Okay, so variance ialah NPQ. So ganti je semua tu, ataupun awak dah tahu dah ni adalah NP. Tapi kalau nak senang kita ganti je lah 16, 0.2, 0.8. Okay, dapat berapa? 2.56. Okay, untuk standard deviation dah tak payah kira lah. Kalau nak kira lagi sekali pun boleh, tapi sepatutnya awak tahu dia adalah square root of 2.56. Tapi kalau awak rasa masih lagi tak berani, untuk first time nak kira lagi 16, 0.2. Kalau soalan ni berterusan, kita tak kira biasanya. Tapi kalau soalan ni memang dia nak standard deviation saja, awak kena buat 16 times 0.2 times 0.6 lah. Okay, so kita akan dapat berapa kat situ? 1.6. Okay, dapat tepat 1.6. Okay. Itu contoh kiraan yang sangat agak mustahil nak keluar lah macam tu Senang sangat pula tu Okay, sekejap. Okay, so kita ambil satu questions lagi. Question 2. Sekejap. Okay, questions 2 dia kata 95% of Malaysians aged 20 and above have a driving license. Have a driving license. Okay, if 160 people are randomly selected. Okay, 160 people selected. Okay, so dia punya sampel ada 160 people. So estimate the number of Malaysian aged 20 and above who have a driving license. Okay, so dia nak estimate the number of Malaysian age 20 and above. Okay, actually cerita tadi memang 20 and above lah. Maksudnya 95% have a driving license ni adalah age 20 and above. Okay, so sampel dia 160 people. Then dia kata estimate the number of Malaysian age 20 and above who have a driving license. Okay, then find the variance
and standard deviation. Okay, so kena fahamlah cerita ni, dia buat kajian. Dalam kajian dia, dia dapati 95% ada lesen memandu. Dan 95% tu terdiri daripada orang yang berusia 20 tahun ke atas. So sekarang dia ambil 160 ni daripada mana? Adakah dia ambil daripada orang yang berusia 20 tahun ke atas? Bukan. Ya. Dia kan, dia ambil daripada grup yang sama. Tapi maksudnya dia ambil orang yang umur 20. Adakah 160 ni semua akan ada lesen? Not all, 95. Kan, tak. So dia nak tahu sekarang ni daripada 160 tu berapa yang ada lesen. Itu soalan dia lah. So actually walaupun awak nampak dia sedang tanya orang yang ada lesen tu berapa, kita nampak macam huruf N kan. Tapi sebenarnya dia adalah mean. Mean purata. Average. Okay, so awak kena keluarkan 95% tu sebagai P 0.95. So Q 0.05. Okay, then awak tak tahu pun sebenarnya berapa okay ni. P dengan Q tahu. Satu lagi yang kita tahu adalah N. N ni total sample dia 160. So soalan ni sebenarnya nak tahu mean. Dia tak sebut pun mean, tapi dia kata estimate the number of nation age 20 and above. Actually mean lah. Mean tu orang bilangan orang. Okay, mean ni unit dia sama dengan cerita tu Kalau pasal orang, mean pun pasal orang. Contoh awak cerita pasal berat, mean pun cerita pasal berat. Okay. So mean tadi formula dia N times P. So 160 times 0.95. So dapat berapa kat situ? 100? Maksudnya daripada sampel tu ada 8 orang yang tak ada lesen lah. Ini berdasarkan kajian dia sebab dia kata kajian dia 95%. Kalau orang lain pula kaji 80%, nanti bilangannya akan berubah lah. Bilangannya akan berubah ikut P ni Kalau P kita besar, nanti bilangan ni pun akan jadi besar. Kalau P awak buat kajian, awak cari sampel. Kebetulan sampel yang awak cari tu dekat kawasan kampung yang memang tak ada lesen, kemungkinan P awak ni 0.2. Kemungkinan. So kat sini confirm lah sikit je. Walaupun sampel ni nanti awak ambil daripada orang bandar. Mungkin dia tak tally lah dia punya statistik tu So kena ni lah, kena betul-betul. Kalau P ni kita ambil dekat bandar, nanti sampel ni pun yang 160 ni kena ambil daripada orang bandar. Macam tu baru kita kata statistik kita tu data dia boleh dipercayai. Okay, so boleh terus cari variance NPQ. Okay, so actually awak tengok NP ni sebenarnya kita dah tahu dah berapa kan? 150. Okay, sometimes awak kena guna macam ni sebab kadang-kadang dia sembunyikan dua unknown N dengan P. Tapi kita dah tahu dia 150, boleh gantikan macam ni. Okay, so dapat berapa kat situ? 7.6. Okay, 7.6. 0. Okay. Dan ini boleh terus square root 7.60. Okay, dapat 2.76. Selepas 6 tu ada number lagi tak? Ada teacher. 2.7568. Ada 8. Oh, Actually dia 2.756. 2.756. 6. 6. Lepas 6 tu 8. Lepas 6 tu 8. So 7 lah sini. 7. So 2.756. Okay. Kalau nak berhati-hati ambillah 4 significant Cuma yang tadi tu sebab memang fixed number rasanya 150 times 0.05 memang dapat banyak ni je. Kan? Dia tak payah bunda lagi kan? Dah tak payah round off. Ini okey lah. Tapi untuk case yang kena round off kita prefer lah. Tapi textbook ambil 3 ni maksudnya masih valid lah. Tapi kalau awak nak hati-hati untuk SPM memang kita bagi 4 significant
Sebab beza kalau maths kita nak 2 decimal places. So kalau at maths biasa 4 significant at least. Okay. So tengok satu lagi. Tadi berapa Okay. Tengok lagi satu untuk example 3. Okay, so sample 12 students. Okay, 1/5 were spectacle. Okay, so a random sample of 12 students is chosen from a school where 1/5 were spectacle. Okay, so dia ambil 12 student daripada satu sekolah tu dan kalau ikutkan dia punya probability of success tu, kalau yang pakai spec adalah 1/5 dalam sekolah lah So yang tak pakai adalah 4/5. Actually 1/5 ni boleh simplify jadi 0.2, 0.8. So kita prefer yang ni lah, fraction ke decimal, kita prefer decimal. Okay, so dia nak awak buat cari je mean, variance and standard deviation. So kita cari mean. Teacher, N dia 12. So N dia kita dapat 12 lah sebab kita ambil sampel 12 orang je. Actually satu sekolah ada ramai tapi kita ambil sampel tu random, mungkin ambil kelas ni 2 orang, 3 orang. Okay, so kita nak tengok berapa orang secara random bila awak pilih dia tu sebenarnya memakai spek mata. So mean dia ialah N times P. So 12 times 0.2. So dapat 2.4. Okay, kalau mean 2.4 ni besar ke kecil? Kalau orang ada 12 tapi mean dia 2. Kecil lah kan? Kecil ke besar? Awak ada 12 orang. Kecil, kalau awak dapat kecil. Kalau mean awak 12 bermaksud semua orang pakai spek. Kenapa jadi kecil? Tengok P dia ni kecil kan? Maksudnya dalam satu sekolah tu bila dia buat kajian ataupun dia kata kebanyakan sekolah kalau ke mana-mana pun 20% sahaja yang pakai spek. So nanti bila kita kira dia punya sampel, awak ambil 12 orang random so 2.4 saja yang pakai spek. Okay, so mean variance adalah tadi 2.4 times 0.8. Okay, berapa? 1.92 teacher. 92. Okay, and lastly is standard deviation, square root of 1.92. 1.386. Okay. Lebih kurang macam itu je lah pengiraannya Cuma konsep tu kena faham lah. Formula tu sahaja, formula sahaja. Okay, kejap. Awak lepas ni offline ya? Kau online lagi? Offline. Offline. Lagi best ke jadual offline online? Dia lagi best sebab tak stress, tak macam tak overwhelmed. Tak pack sangat kan? Dulu daripada 7:30 until 1 o'clock semua online. Mampus teacher. Itulah. Data habis, lepas tu tak sempat rehat. Tengoklah, kena Rehat ada pun program. dulu. Aduh, hari ni dalam 3 subjek je kan online. Dia satu hari 3 subjek online. Okay. Tak apalah mana-mana. Okay, so kita tengok solving problem. Actually untuk binomial dah habis. Cuma dia punya questions dia ada pelbagai lah. So example, kita ambil dulu satu yang melibatkan penyelesaian masalah. So dia panjang, cikgu shortcutkan dia. A study shows that 30% of the yachts in a certain district student apa ni? Kejap. Okay, ni adalah student of higher
Institute. Okay, if a random sample of 10 sample of 10 youth student Teacher, I can hear the birds at your house. Dengar? Dengar? Ada apa? Tak ada cakap, tak ada siapa-siapa bercakap. Ada burung. Oh, betul. Kat luar. Rumah cikgu kan belakang ni hutan. Burung pun nak belajar. Aduh, dengar kan dengar yang TV. Aduh. Burung ke ada orang nak mengurat tu. The students of higher. Burung nak mengurat. Adalah. Okay, so biasa soalan dia lagi panjang daripada ni lah. Cuma kita ambil tengok sini biasa yang dia bagi persen. Biasa awak kena tahulah P tu probability of success tu cerita dia tentang apa. 30% ni students of higher. Yang higher Sekejap. Of higher institute. Okay, so maksudnya nanti cerita soalan mesti semua tentang higher institute. Awak kena check nanti soalan ni exactly tu mesti cerita dia pasal higher institute. Okay, barulah kita boleh pakai P kita 0. Point 30%. Tapi kalau teacher lag teacher. Exactly tu. Teacher, you're lagging. You're like putus. Okay, sekejap. Okay, cikgu ni dulu. Okay, boleh dengar? Tu, handset ya. Okay, boleh dengar sekarang? Boleh dengar teacher. Boleh dengar. Alamak, hilang balik ke teacher? Dengar teacher? Tak boleh dengar Sekarang dah boleh dah teacher. Dengar pula tadi ni. Sekarang dah boleh. Sekejap Sekejap dong. Boleh. Hello. Ya. Okay, sorry sebab dia order barang. Kopi. Okay, sekejap Okay, so tadi cikgu share balik screen sebab lagging tadi.
Okay, so tadi dengar tadi cikgu kata kalau 30% student tadi cerita dia pasal higher institute, nanti soalan tu awak kena baca betul-betul. Make sure soalan yang apa-apa saja soalan dia, kalau exactly ke, less ke, more ke, mesti tentang higher institute. Mesti tentang cerita yang sama dengan 30% tadi. Boleh faham tak maksud cikgu? Boleh cikgu. Sebab kalau lah kata soalan dia kat sini ada tambah not a higher institute, so automatic P awak bukan 0.3, P awak akan jadi 0.7. Kena terbalik kan? Boleh? Boleh cikgu. Maksudnya kita follow je cerita. Kalau berjaya, P tu berjaya. So sekarang dia kata berjaya tu kalau awak institute tu lah masuk ni ya, awak memang student higher institute, baru awak dikira P tu 0.3. So kat sini kita boleh lah anggap Q kita bukan maksudnya 0.7. So sampel tadi ada 10 orang. So exactly kejap. Kalau exactly tak ada masalah. Exactly memang simbol dia equal. So question A awak P X exactly 2. Okay, so tak ada problem lah. Dia yang ada problem kalau dia inequality So sekarang equal, awak terus buat 10C2 0.3 power of 2 0.7 power of. Okay, dapat berapa kat situ? 0.2 berapa? 0.233. 3 lagi? 3 cikgu. Lagi? 5. 5. Ya, 5. Okay, 5. Okay, kena ambil 4 significant lah sebab ni probability Okay, so kalau dia kata less than. Okay, less than means X less, tak ada equal lah, less than 3. Awak tak boleh terus kira sebab simbol ni mesti ditukar kepada equal. Awak kena fikirlah kalau less than 3 means awak nak 0, 1, 2. Sebab awak punya sampel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sampel awak, X. Kalau dia nak less than 3 bermaksud dia nak yang ni sahaja. Dia nak sikit ke banyak ni? 0, 1, 2 ni sikit ke banyak? Nak kena kira banyak tak? Sikit. Tak adalah formula 1 minus tak ada 1 minus. Yang ini formula dia plus plus plus. Means awak kena plus apa? Px equal to 0 plus Px equal to 1 plus Px equal to 2. Habis awal. Okay, so dah dapat macam ni, kenalah ganti. Contohnya Px equal to. Ini awak dah pernah kira, so dah tak payah kira dah Kira untuk 2 kali saja. So kita akan kira untuk 10C0, 0.3, 0.7, 10. Okay, plus 10C1, 0.31, 0.7, 9. Okay, plus dah tak payah kira, ambil jawapan tadi 0.2335. Okay, semua ni boleh terus ambil kalkulator, total out sahaja. Kalau boleh jangan tulis satu-satu Nanti awak tekan, awak cuba double check dapat tak sama dengan ni Maksudnya jangan tekan satu, tulis. Tekan, tulis. Okay, kalau boleh ambil 10C0 sampai 0.2335 semuanya duduk dekat skrin kalkulator awak. Okay, then ambil jawapan yang telah awak round off. Okay, dapat sama Nanti kalau tak sempat. Okay, sekejap tengok boleh tak ni. Okay, dia ada satu je lah yang kalau nak susah sikit pun dia melibatkan log, index log So biasanya log lah. Sebab dia akan ada word inequality kat situ. So cikgu ambil yang
Ya. Tadi example berapa? 1 kan? 1. So ni yang last lah tu. Okay, so the probability that shot from a shooter hits. Okay, shot hit target. 0.6. Okay, calculate the minimum number of shot that the shooter needs to make. That the shooter okay, boleh baca ke tak tulisan tu? Okay, so dia kata kat sini the probability that the shot from a shooter hits the target is 0.6. Okay, kena sasaran 0.6. So awak ambil dia punya cerita. Dia hit target 0.6. Maksudnya itu adalah P dia lah. So calculate the minimum number of shot that the shooter needs to make so that the probability to hit target at least 1. Awak tengok ada dua ni kat sini. At least 1 shot is greater than 0.9. So mana satu awak punya? Mana satu kita punya inequality? Ada dua inequality kat situ So untuk first, sekejap Oops. Okay, boleh dengar lagi kan? So first kali awak letak P dulu. P tadi 0.6. Boleh dengar tak? Boleh cikgu, boleh. Okay, so okay, so P sekarang awak tak nampak huruf N dia tau. N dia tu kalau tadi kita ada number. Contoh tadi N kat sini ada berapa tadi? Contoh N dia 10. Untuk kes ni dia N dia dalam bentuk inequality. So macam mana kita nak tahu? N awak. Ni N awak. At least 1. At least 1 ni mungkin lebih lah. So 1, 2, 3, 4. Kita pun tak tahu orang tu ada berapa. Okay, tapi dia punya probability dah ada. Ni probability is. Okay, maksudnya probability dah ada jawapan. Macam tadi kita cari probability dia. So sekarang probability dah ada. Yang kita sedang cari sebenarnya adalah huruf N. Kita sedang cari N sebenarnya. Bukan kita sedang cari probability. Awak kena bezakan. Tadi awak tengok yang awak jawab pakai spek ke apa tadi tu. Yang higher education. Okay, ni 0.3 ni adalah probability. Okay, so cara tulis dia ialah. Okay, first awak tulis probability apa. Sepatutnya equal apa. Tapi sekarang ada tu kena tulis at least 1. At least 1 kena tulis macam ni. Kemudian dia bagi pula greater than. Okay, greater than 0.9. Bermaksud ni probability, ni pun probability. Jawapannya dah ada. Okay, so awak kena tahulah kalau X awak lebih dan sama 1. Awak sekarang tahu tak X awak ni, set awak tu berapa? Set kita daripada nombor berapa hingga berapa? Tak tahu. Tak tahu kan, tapi kita tahu 0 mesti ada. Kejap. Yang kita tahu dia mesti ada 0, mesti ada 1 sebab kita dah tahu dah 1. Tapi kita tahu dia mesti lebih daripada 1 tu ada 2, ada 3 tapi tak tahu nak stop sampai berapa.
Sebab sampel ni kita tak tahu sampai berapa. So kita buat dot-dot tu 3 kali dan stop. So dia nak yang ini. Yang dia nak 1 ni dia nak, 2 pun nak, 3 pun nak, sampai hujung ni dia nak. Malangnya kita tak boleh kira sebab tak tahu berapa dot-dot ni. So ambil pendekatan lain, buat apa? Guna konsep yang tak nak. Hari tu cikgu dah ajar yang ni nak. So yang ni je tak nak. Yang tak nak satu ni je awak tak nak. So kalau tak nak kena guna pendekatan 1 minus yang tak nak. Kena guna 1 minus tak nak. Kalau awak nak buat plus, macam tadi kita buat plus, awak kena buat banyak Ni contoh kalau awak nak buat plus, awak akan buat px equal 1 plus px equal 2. Lagi sampai bila? Sampai tak ada kesudahan lah. Awak pun tak tahu nak stop kat mana. Sebab awak tak tahu total dia berapa. So kita kena ambil inverse dia. Kena guna minus. Kenapa 1 minus? Kenapa bukan 2 minus ke 3 minus? Sebab probability dia 1. Sebab ingat ni total total probability. Okay, so kita dah boleh start kira sebab kalau ni px equal 0, kita boleh kira dengan formula NC0. Memang N ni kita still belum tahu 0.6 power of 0, 0.4 power of berapa? N minus 0 berapa? Kat sini kan? N. Okay, N saja. Ini masih 0.9. So kat sini hari tu masa kita belajar permutation, combination tu kita dah bagi tahu dah. Kalau apa-apa yang NC0 berapa? Kalau tak boleh, awak tak boleh agak awak buat 5C0, 3C0. Jawapan dia sama tak? Adakah jawapan dia akan jadi berapa? 1 kan? Betul tak 1? Awak boleh buat kesimpulan NC0 adalah 1 walaupun kita tak tahu huruf N ni. So 1 minus, yang ni dah jadi 1 Okay. Then 0.6 ni power of 0. Actually ni boleh kira terus ni. Tapi cikgu tulis je dulu. Okay, 1 minus. Okay, yang mana boleh kira? Kira. Contoh ini boleh kira. Dapat berapa? 1 juga Dapat 1 juga Okay, so tinggallah dia 1 minus 0.4 power of n greater than 0.9. Okay, kat sini awak dah nampak indeks So kemungkinan kena selesaikan lah. So biasa kita pindahkan indeks tu ni negatif, kita bawakan dia jadi positif sebelah kanan. So sini 0.9. Okay, so awak pun kira kat situ sekejap. Degil. Okay, awak kira dapat berapa? Sini still 0.4. Sini 1 minus 0.9 dapat 0.1. Okay, so cikgu tukar macam ni 0.4 power of n. Tengok bucu ni kat sini So sini lah. Lepas tu awak kena fikir. Dia sama je konsep macam awak belajar indeks. Sekejap Okay, kalau belajar indeks kan sebelum ni awak kena ingat balik yang indeks cert and log tu Kalau indeks kita ada 0 contoh tak nak 0. Contoh sini ada 2 power of 8, sini ada 8. Adakah awak akan pakai log kat sini? Tak cikgu. Awak akan tengok number ni base ni ada base yang sama. So 2 power of 8 x equal 2 power of 3. So x awak equal to 3. So awak dah boleh selesai. Tapi untuk case yang kalau sini number dia 7, boleh tak awak tukar base kat sini? 2 power of berapa? Tak boleh. So untuk case ni memang kena ambil log. So sama juga case yang sekarang. Awak tengok 0.4 dengan 0.1. Ada kaitan ke? Tak ada kaitan. Okay, so kena pakai log. So cikgu akan salin balik kat sini. 0.4 power of n
0.1. Betul ke? Simbol cikgu. Simbol salah. Okay. So awak ambil terus log 10 lah. Jangan ambil log lain. Lon pun elakkanlah ambil log 10. Log 10 ni boleh directly kira. Guna konsep log, n pergi depan. So log 10 0.1. Ini bila dia pergi depan nanti kat sini ada log 10 0.4. Ni boleh padam, dia akan pindah sini jadi divide ya. Okay, make sure tekan log tu 2 kali ya. Log, divide, log. Okay, dia akan keluar berapa? Yang ni kena hati-hati. 2.512. 2.513. Okay, simbol ni kena hati-hati sebab kita tak tahu betul ke tak sebenarnya sebab kita tak tekan kalkulator satu-satu. So, tugas awak ialah check. Check positif ke negatif. Check yang atas ni positif ke negatif. Yang ini pun sama. Negatif. Yang atas negatif. Yang atas negatif, yang bawah Negatif juga. So positif. Okay. Sebenarnya masa awak sedang pindahkan dia ke sebelah kanan, awak kena consider yang ini. Ni negatif kan? Negatif bermaksud kena tukar simbol. Okay, so tukar. So kat sini dah start tukar sebab kita dah check yang ini negatif. Yang atas ni tak ada masalah. Yang atas tak ada masalah sebab dia memang kat sebelah kanan. Yang sebelah kiri ni bila pindah, kalau negatif tukar simbol. Okay, so bila kita kira dapat more than 2.5 berapa 51 2.513 cikgu. 13. Okay, tapi dia kata nak minimum kan. So n awak ialah selepas 2.5 ialah 3 ataupun 3 shot. Dia cerita pasal sasaran, tembakan, kita pun cakap 3 shots. Okay, tapi kalau tak nak tulis shot ni pun tak apalah. Sebab dia kata minimum. Okay, nombor apa betul-betul selepas 2.5 ialah 3. Kita tak boleh ambil decimal. Sebab decimal untuk shot tak ada decimal lah. Okay, itu sajalah pengiraan yang kalau nak susah sikit dia melibatkan log lah. Yang lain tu tak ada masalah. Okay, boleh ke? Kalau boleh. Boleh. Okay, kita stop dulu. Okay, exercise. Page 162. Exercise 5.8 tu. Sorry. 5.8 tu macam senang sangat. Bukan senang maksudnya. Ni tak tukar 164. 164 yang 5.9. Betul sebab yang tadi main variance tu tak. Okay, buat question ni je lah. Question 2 and 3. 2 and 3. Okay, teacher. Esok punya kelas, kalau ikutkan kelas cikgu dengan awak pagi-pagi Esok 8.30 sampai 9.30. Tu lah cikgu ada appointment lah. Nanti cikgu bagi tahu ganti petang atau malam. Boleh. Okay, teacher. So tu esok tu yang pagi tu memang confirm tak ada lah tu. Ya. Okay. Kita ganti waktu lain. Nanti cikgu inform balik. Okay. Okay, itu je untuk hari ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, Tiga hari dah, Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, bye.